saya menganggap ucapan penggulungan daripada ketiga-tiga pemimpin utama parti, ya, iaitu daripada Presiden, Perdana Menteri dan Timbalan Presiden adalah ucapan yang sangat baik dan juga yang bersifat reconciliatory, ya. Itu yang okey. Sekarang ni kita tidak akan buat pilihan raya sebab kita dah berjanji dengan semua parti untuk meredakan suhu politik dan bekerja untuk rakyat. Tapi selepas bulan 7 ni kita tidak ada lagi masalah COVID, sepadan pun dah buka, dah menjadi endemik dan sebagainya, dan kita bersedia untuk buat pilihan raya. Kerana apa? Dan kita lihat bahawa pihak antarabangsa, pelabur dan sebagainya ingin melihat bahawa satu kerajaan yang stabil di Malaysia. So we need pelaburan, kita perlu beri peluang pekerjaan pada rakyat, kita perlu tingkatkan ekonomi, kita perlu rancangkan maknanya ekonomi dalam negara kita, membantu SME, memberi peluang pekerjaan. Ini agenda kita. Sebab tu kita kena adakan pilihan raya untuk kestabilan. Kita dapat lihat bagaimana secara sepakat dan sebulat suara perwakilan telah memberikan mandat kepada kelima-lima kepimpinan tertinggi parti, Presiden, Timbalan Presiden, 3 orang naib Presiden yang di dalamnya adalah salah seorangnya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk membuat keputusan yang terbaik. Kerana apa-apa pun, kalau kita tengok tema ataupun fokus dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini adalah soal mandat. Mandat ini adalah satu benda yang amat besar nilainya, kerana ia melibatkan soal hak rakyat, dan apa yang berlaku selama 22 bulan ditambah 18 bulan dan hari ini 8 bulan, semuanya kerana berasaskan mandat. BN kalah dulu, mandat kita serahkan kepada kerajaan PH, tetapi akhirnya mandat diperkotak-katikkan, dipermainkan dan negara menjadi tidak stabil, dan disebabkan pandemik kita tak dapat mengadakan pilihan raya. Sekarang kita sudah pun masuk ke dalam fasa endemik bermula 1 April. Apakah kita harus berterusan sebegini? Negara tidak boleh berada dalam keadaan ketidakpastian, uncertainty. Dan sebab itulah dalam konteks ini, atas rasa tanggungjawab, kita harus serahkan mandat balik kepada rakyat. Kita lihat tadi ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh wakil-wakil negeri, diulas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku naib Presiden, kemudian oleh Timbalan Presiden dan Presiden. Semuanya memperlihatkan, pertama, Perdana Menteri mainkan peranan untuk menghuraikan apa juga isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Perjuangan-perjuangan, tuntutan rakyat akhirnya diurai dan diputuskan, dan tentunya ia menggembirakan rakyat. Dan bagaimana Timbalan Presiden dan juga Presiden mengungkapkan semua isi hati perwakilan, dan akhirnya telah mendapat keputusan terbaik, dan tentunya memenuhi apa juga yang telah dibawa oleh pimpinan parti di peringkat akaun B. Kita memulakan perjalanan ini dengan perjalanan di 191 bahagian. Suara parti di peringkat akaun B diangkat, dievaluasi dan bincang hari ini keputusan terbaik. Saya melihat bahawa berdasarkan pada ucapan Presiden, Timbalan Presiden dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mengambil iktibar daripada suasana perhimpunan dan juga kehendak daripada perwakilan. Pertamanya, mereka berkendakan supaya ada konsensus, meletakkan kepentingan parti mendahului segala kepentingan dalam menentukan bilakah tarikh PRU yang paling tepat, yang paling sesuai sekali. Yang kedua, mesejnya, wahima pun apapun, kita mesti bersatu dan kita mesti padu, kerana itulah prasyarat kita berjaya dalam pilihan raya yang akan datang. Yang ketiga, dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menunjukkan bahawa perkara-perkara yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO selama ini, seperti iCitra, mendapat kelulusan oleh Perdana Menteri sebagai satu contoh bahawa UMNO ni kalau ada kuasa, memang bukan tujuan kita nak kuasa semata-mata kemaruk kuasa, tetapi kita nak membela dan menentukan kesejahteraan rakyat dan membangunkan negara kita.
Jadi dengan pengumuman tambahan yang dibuat oleh Perdana Menteri ini, jelas bahawa UMNO mampu memimpin negara ini ke arah satu masa depan yang jauh lebih baik.